Ramai suka bila kerajaan bagi subsidi, turunkan cukai atau beri bantuan tunai. Nampak macam kerajaan prihatin, ambil berat pasal rakyat. Tapi, pernah tak kita tanya, semua tu datang dari mana? Dan apa harga sebenarnya bakal kita bayar nanti? Hari ini aku nak bincangkan satu perkara yang ramai orang mungkin tak suka dengar tapi perlulah kita hadap, iaitu bahayanya ekonomi populis. Apa maksud ekonomi populis? Istilah populis ni seringlah dikaitkan dengan politik, tetapi sebenarnya ia juga berkait rapat dengan dasar ekonomi. Kalau kita ikut definisi salah seorang ahli sains politik daripada Belanda, populis adalah ideologi yang wujudkan ketembungan antara rakyat dan juga kumpulan elit. Dalam konteks ekonomi, kerajaan yang ambil langkah populis biasanya dilaksanakan dasar yang popular di mata rakyat, walaupun tidak semestinya baik untuk jangka panjang. Contohnya, turunkan cukai secara drastik, tambah subsidi secara menyeluruh, beri tunai tanpa had dan turunkan kadar faedah. Semua ini nampak menarik di permukaan, tapi apa sebenarnya kesannya? So sebenarnya dasar seperti cukai, subsidi dan dasar faedah ini semua ada fungsinya. Cukai sebagai contoh, bukan sahaja sumber pendapatan negara tetapi juga alat untuk kurangkan jurang kaya dan miskin. Subsidi pula sepatutnya bantu golongan rentan, bukan jadi hadiah kepada semua termasuk golongan T20. Dan juga alat seperti kadar faedah, satu alat kawalan ekonomi. Kita selalunya turunkan faedah waktu ekonomi perlahan dan naikkan waktu inflasi tinggi. Kalau semua ini dimanipulasi hanya untuk kelihatan mesra rakyat, kita sebenarnya sedang ganti orang sendiri. Contoh yang paling nyata adalah negeri Turkiye. Kalau kita tengok contoh paling dekat, Turkiye di bawah Erdogan. Tahun 2022, kerajaan Turkiye tetap turunkan kadar faedah walaupun inflasi semakin naik. Akhirnya apa jadi? Inflasi pecah 70%. Nilai mata wang lira menjunam. Hutang negara meningkat tinggi. Kadar pengangguran pula melonjak. Semua ini bukanlah disebabkan musuh luar, tapi dasar dalaman yang terlalu nak nampak sedap di mata rakyat sampai abaikan realiti ekonomi. Dan yang ironinya, selepas menang pilihan raya, barulah Erdogan naikkan semula kadar faedah dan inflasi akhirnya mula reda. So, ini perlu jadi pengajaran buat Malaysia lah. Malaysia pun pernah dan sedang hadapi dilema yang sama. Isu subsidi petrol sebagai contoh. Tahun 2022, T20 guna hampir 20 bilion daripada 37.3 bilion subsidi petrol. Golongan kaya ditangki 4x4 dengan harga subsidi, rakyat B40 masih beratur untuk BRIM. Dan dalam belanjawan 2023, jumlah bajet Kementerian Kesihatan hanyalah 36 bilion, lebih rendah daripada jumlah subsidi petrol. Bayangkan kalau dana itu kita gunakan untuk hospital, sekolah dan juga pembangunan teknologi. Bukanlah nak kata bantuan itu tak perlu, tapi bantuan yang salah tempat itulah sebenarnya yang memusnahkan masa depan. Jadi di sini apa sebenarnya peranan kita? Akhirnya semua ini kembali kepada kita sebagai rakyat. Adakah kita sanggup ambil keputusan jangka pendek yang menggembirakan atau kita bersedia untuk pilih dasar yang susah hari ini demi negara yang kukuh untuk masa depan? Tak kisahlah siapa pemerintah, PH ke, PN ke, BN ke atau mana-mana parti sekalipun, bukanlah semua dasar popular itu betul dan bukan semua dasar yang pahit itu zalim. Dan kalau kita betul-betul sayang